Hey,
Assalamualaikum dan salam Hari Malaysia diucapkan kepada semua pengikut USM Create. Buat anda yang berada di rumah ataupun di mana-mana sahaja anda berada melihatkan sesi live ini, stay safe selalu, jaga diri, kita jaga kita, kekal di rumah bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Baiklah, kepada pengikut setia Create Talk, untuk pengetahuan anda, Create Talk merupakan rancangan ataupun segmen program yang dibawakan khas oleh USM Create. Terima kasih kerana masih sudi bersama kami, dan buat pengikut baru, selamat datang saya ucapkan. USM Create at Georgetown merupakan inisiatif terbaru universiti untuk menyokong ekosistem perkembangan bakat, seni dan keusahawanan. Bukan sahaja dalam kalangan warga USM, malah dalam kalangan penduduk di sekitar Pulau Pinang. Kami bertapak di Georgetown, iaitu di sekitar bangunan UAB, Gate Lebuh Cina, Georgetown, Pulau Pinang. Baik, Create Talk seperti yang saya cakap tadi merupakan salah satu segmen program yang dibawakan khas, yang dianjurkan secara bersiri dengan menampilkan panel dalam kalangan alumni USM, artis, penggiat industri, usahawan, golongan akademik dan seumpamanya untuk berbincang mengenai topik berkaitan bidang seni, keusahawanan ataupun isu-isu semasa. Kalau anda tu, mari ramai-ramai kita join sesi live ni. Anda boleh mengikuti perkembangan kami di USM Create di Facebook ataupun Instagram @usm.create. Anda bersama saya, Abdullah bin Udin, ataupun boleh anda panggil sebagai Gigi ya. Eksekutif program bagi USM Create sendiri dan seorang mahasiswa tahun 2 Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Dan kalau anda daripada PPIP dari school saya juga, bolehlah tulis kat ruangan komen PPIP is here supaya saya notice nanti, insyaAllah. Buat semua yang sedang menonton, jangan lupa share. Please share sesi ini kerana perbincangan ataupun topik yang kita bincangkan. And our guest pada malam ini juga sangatlah menarik ya untuk kita diskusikan bersama mengenai topik. Jangan lupa share sesi live ini di media sosial anda, di Facebook, Instagram, Twitter dan banyak-banyak lagi lah dan sebagainya. Please share. Kerana Create Talk pada malam ini bukan biasa-biasa, kerana bersempena kalau dah bercuti seharian hari ini, malam ni kita nak ambil lah side sikit, kita nak berhibur ataupun mendengar sedikit Create Talk. Bersempena dengan Hari Malaysia, kita jemput dua orang jejaka yang mewakili sebuah band yang cukup sinonim dengan identiti muzik Borneo Malaysia. Bagi membincangkan mengenai topik, kalau anda baca dekat layout sebentar tadi, topiknya adalah bangkit semula selepas bencana. Bencana apa? Kita tak tahu. Bangkit daripada apa? Kita pun tak tahu. Jadi kita nak nilai sejauh mana perjalanan naik band ni, naik turun episod hitam putih, pengalaman pahit manis yang akan kita kupas bersama sebentar nanti. Nak tahu siapa? Saksikan VT yang kami sediakan untuk anda. Hi, I'm Vanessa Wu. If you want to see more cool videos, click on the link below to subscribe to the Asia's Got Talent YouTube channel. Itu dia tadi, sada maksudnya bunyi ataupun sound. Itulah kata-kata yang saya masih ingat sehingga hari ini. Dan saat itulah nama band ini mula meraih minat semua. Tahun 2015, nama Sada Borneo bukanlah nama yang asing bagi warga Malaysia. Terbang ke Singapura dari bumi USM, Bandar Harapan yang tinggi, barisan alumni USM ini mula membina nama dengan menyertai sebuah rancangan bakat TV gergasi dunia, Asia Got Talent AGT, yang dinilai sendiri oleh nama-nama besar dalam industri muzik seperti komposer terkenal David Foster, bintang hiburan Indonesia Anggun, penyanyi Vanessa Wu dan penyanyi serta pelakon popular Eropah Melanie C. Kini selepas 6 tahun menapak dalam industri muzik, banyak hasil muzik berjaya digarap dan pencapaian dicapai membuktikan nama Sada Borneo masih gah dalam industri muzik tanah air. Justru di USM Create kita bawakan khas untuk program Create Talk pada kali ini, Nick Federal, pemain sape yang juga vokalis Sada Borneo, dan juga Hilmi Isa, pemain drum Sada Borneo. Sebelum itu kita tanya, apa khabar Hello. Nick dan juga Hilmi? Hello, Assalamualaikum. Hai. Abang baik. Baik ya. Okey je. Okey je. Saya difahamkan. First saya nak tanya, tadi tanya baik-baik. Nak tanya ni live dari mana ni?
Hilmi live dari mana? Nick live dari mana? Kita live dari Penang. Dari Dari Penang. Dari rumah, dari rumah. Dari rumah Ya. betul-betul kita kena live dari rumah sebab ini one of initiative for us to keep adapt with the new normal Ya. okey, Gigi live kat mana? saya sendiri live dekat USM, dekat Penang juga. So kita satu bumi lah. Saya difahamkan Hilmi berasal dari Kedah. Yes, betul. Dan juga Nick berasal daripada Sarawak sendiri Orang Limbang. Orang Limbang katanya. Saya sendiri orang Sarawak. Jadi hari ni topik yang menarik untuk kita bincangkan, bangkit semula selepas bencana. Jadi itulah topiknya. Buat semua, inilah topik yang kita akan bincangkan. Jadi tak salahlah untuk kita start soalan-soalan yang kita akan berlega di ruang-ruang kami ni di USM Create, nak bertanya sendiri, nak approach sendiri sekali dekat dengan Sada Borneo. Pertama sekali macam biasalah, kita nak tanya Sada Borneo ni apa dan latar belakang Sada Borneo itu sendiri. Saya persilakan Nick untuk jawab dulu, silakan. Okey, Sada Borneo. Okey. Latar belakang Sada Borneo Ya, betul. Okey. Sada Borneo ni kita bermula daripada 5 sekawan lah. Bukan 5 sekawan, ada 3 sekawan. Okey, untuk 3 sekawan tu adalah orang dia adalah antaranya adalah Hilmi. Okey, dekat situ Hilmi akan sambung latar belakang. Okey. Sabar latar belakang. Ceritakan. Nampak dah dia punya cara. Dia mesti macam tu. Ya. Terima kasih. Yang pertamanya kami nak ucapkan terima kasih lah dekat pihak USM yang telah menjemput kami. So saya wakil daripada Sada Borneo nak ucapkan terima kasih sebab sudi jemput kami untuk talk pada malam ni. So nak menjawab soalan tadi, Sada Borneo, Nick dia bagi mukadimah lah tadi kan. So memang betul lah, Sada Borneo adalah sebuah band yang memang kita band yang lain pun sama juga, kita form atas dasar kawan lah kan, kita jumpa, kita kenal. So dari situ kita grow lah bersama-sama lah. Bermula dengan saya 3 orang dengan pemain sape yang sebelum ni, Halan Hashim, dan juga pemain gitar kita sebelum ni, Wilke. So dengan saya sekali lah, kami 3 orang ni sebenarnya memang alumni USM dan kami join Koke time tu USM Jazz Band. So kalau ada budak-budak jazz band kat sini boleh type kat situ ya, hey ke apa ke. Alright, so daripada situlah kita start maksudnya kenal lah kat situ kan. So saya tahu Halan main sape, Wilke main gitar, saya pula ada peluang, ada juga background main drum. So daripada situ kita dah start untuk perkenalan. So start dari situ juga kita start share idea kan. Saya sendiri berasal daripada Kedah dan macam mana join. Nampak Kedah dia tu sebenarnya. Kan tak boleh buang itu. So daripada situlah orang kata sama-sama share lah. So selepas daripada tu jalan cerita dia ialah kita perform dekat USM sendiri. Daripada situ kita jumpa lagi 11 orang member. Wow. Ni macam tim bola kan. Tim bola Tim bola, K-pop. K-pop. Nick dia K-pop time tu. Selepas jumpa 11 orang tu, saya jumpa Nick. Okey, saya serahkan dekat Nick. Sambung. Tak sambung lagi. Okey, selepas mereka 3 ni dah ada dah, memang dah ada dah. So sebab saya belum masuk. Saya yang paling junior lah. Saya masuk 2013 tapi diorang dah perform untuk 2012 dan sebelumnya lah. So masa 2013 saya tengok mereka ni main dekat Convex ya, Convocation Expo. Oh, ini geng Borneo, ada sape, wow, interesting. And then pada masa tu Alistair adalah kita punya member, nama dia Alistair. Alistair saya punya classmate. So kita study kelas sejarah muzik. Dia ambil sebagai optional. So kita sama-sama sembang lah. And then the next year baru saya join orang punya band. Kita main untuk Malam Citra Bayu. MCB.
MCB malam- memang malam MCB terbaik memang MCB. tak asing lagi dekat warga USM. Betul. Mungkin ramai yang merindui MCB dan MBK dan sebagainya, sebab itulah platform yang biasanya mengetengahkan bakat-bakat terutamanya kepada student. Saya percaya walaupun dari 11 ke 5 ke 6 Sada Borneo ni kekal ya, 6 tahun masih bertahan sampai sekarang. Dan saya nak tanya, sebenarnya apa muzik bagi Sada Borneo tu sendiri sehingga Sada Borneo dapat capai ke saat ini? Apa makna muzik tu bagi Nick dan juga Hilmi? Saya persilakan Nick lah, dah jawab. Okay, untuk muzik ni sebenarnya muzik ni kita punya macam mana, inspirasi bukan luahan perasaan dalaman. Luahan. So inspirasi bukan inspirasi ni. Inspirasi ya kalau bahasa Inggeris. Ekspresi. Expression, betul lah? Ekspresi. So benda tu yang kita nak luahkan bagi orang, apa yang kita nak cakap, apa yang nak kita sampaikan, kita buat melalui muzik. Faham. Betul-betul. Kadang-kadang yang terbuku dekat jiwa tu, kadang-kadang orang tak petah berbicara, dia true skills. Like Sada Borneo sendiri, I believe semua ahli ada skills music dan sebagainya, pandai main instrumen, sehingga sapi yang jarang didengari dekat Semenanjung pun berkumandang di Semenanjung dan sebagainya. That is one of uniqueness yang sangat betul-betul menjadi identiti Sada Borneo itu sendiri. Kalau kita bercakap tentang instrumen, betul, kita ada banyak jenis instrumen. Pada masa yang sama, kita pun ada banyak jenis genre music. Jadi nak tanya, Sada Borneo ni sendiri, orang tertanya-tanya, dengar sekali Sada Borneo ni, ni band yang tak ada vokalis. Jadi jenis muzik apa, genre muzik apa yang sebenarnya yang Sada Borneo persembahkan kepada peminat sehingga sekarang? Mungkin saya bagi Hilmi untuk jawab. Okay, genre muzik. Tapi sebelum tu saya nak tambah sikit yang pasal boleh. apa makna muzik kan. Sebab saya melihat ni sebagai orang yang boleh cakap orang luar lah kan, orang Semenanjung yang duduk kat Semenanjung saja kan, tiba-tiba boleh join dengan kawan-kawan ni. So saya nampak itu sebenarnya muzik daripada Sada Borneo ni, saya nampak lah dia sebagai orang kata music that unites us. Macam saya sendiri boleh tertarik dengan Sape. Dan dari situ kita start kata bersama-sama sebagai band kan. So tema dia dekat sini Sada Borneo ialah kata sebuah band yang hasilnya daripada sekumpulan kawan ni yang macam Nick cakap inspired by musician-musician yang lain, dan kita create satu muzik yang membawa kepada unity. Unity antara Malaysia tu sendirilah. So genre muzik dari segi spesifik dia lebih kepada new age and world music lah. Yang mana kalau siapa yang pernah dengar kami punya muzik, dia menggabungkan beberapa elemen lah. Contoh ada traditional music, ada dia punya dari segi nature sound, dan ada juga kami gabungkan dengan elemen contemporary lah, supaya dia relevan lah untuk didengar pada zaman inilah. Dari segi genre muzik dia new age and world music. Ya betul. Saya sendiri pernah dengar my favorite song dekat Sada Borneo is Sadabration. The unity dekat sana tu sangat, daripada ahlinya pun datang daripada pelbagai tempat, daripada hasil muziknya pun sangatlah pelbagai. The Sadabration punya vibe is really hit me sangat dekat, sebab dia sangat catchy, sangat friendly, sangat friendly, telinga dan sebagainya. Tapi macam biasalah, kita tahu, kita back to bencana yang melanda. Kalau cakap tentang bencana ni, bukan banjir, bukan yang biasa kita tengok tu. Bencana dalam industri muzik, sudah pasti kita semua tahu pandemik COVID-19 ni, semua artis terkesan. Jadi nak tanya, pada pendapat Sada Borneo, what is the biggest turning point yang artis-artis ni mungkin Sada Borneo sendiri hadapi dekat Malaysia ni, bila kita bercakap tentang bencana pandemik? Silakan. Biggest turning point. Okay, saya jawab soalan. Boleh. Silakan. Jangan sedih pula. Biggest turning point secara personal lah.
bukan secara orang kata mewakili band tak, ni secara personal saya sebagai orang yang kata buat performance live. So of course lah yang sangat-sangat terkesan is bila tak ada event, maksudnya tak ada show, tak ada peluang untuk kita perform live dekat orang ramai kan. So dari situ memang rasa macam kecewa jugalah. Tapi saya cuba untuk normalizekan benda ni sebab semua orang terkesan kan. Semua musician dekat satu Malaysia ni terkesan sekarang. Tapi turning point kat situ kita cuba positifkan diri kita. Kalau contoh dulu tiap-tiap bulan kita akan expect bulan ni ada income, ada income, ada event ni sebagainya, kita boleh plan kita punya travel dan sebagainya. So sekarang ni everyday kita ada something yang kita boleh tengok lah dari segi muzik. Okay, kita boleh check balik macam mana kita punya kata pemahaman muzik, macam mana kita punya skill. Bagi saya benda positif yang saya dapat ialah kita boleh gunakan masa yang ada time pandemic ni, yang tak ada show apa semua ni, untuk kita improve kita punya music punya knowledge, kita punya skill. Time-time ni lah kita boleh fokuskan, sebab dulu kita tak sempat nak buat sebab banyak show dan sebagainya kan. So tu personal lah dari segi saya lah. Mungkin masa tu kita nak tone down, kita nak recap balik chord-chord ada main chord salah ke, tiba. Okay, seterusnya nak tanya Nick pula. Bagi Nick pula, what is the biggest turning point to celebrities or artists in Malaysia? Okay, personal lah. Yang ni pun personal tau. Boleh. Mana boleh tiru. Okay, memang rasa bukan kita saja yang merasakan masalah COVID ni. So semua benda, semua orang, semua umat. Semua umat so, semua orang merasa benda yang sama lah. Sebab and then so apa yang boleh kita buat, kita try untuk menghadapi benda-benda baru ni. Kita cari untuk survive. Kita cari. And then bagi saya adalah banyak masa untuk kita berfikir actually. Memang banyak masa untuk kita berfikir, and then untuk diri sendiri, untuk kawan-kawan, untuk family kita, memang banyak masa untuk kita fikir kenapa benda macam ni, dan kenapa apa kata kalau kita buat macam ni dulu. Betul. Macam music pun sama juga. So kita ada masa untuk improve, kita ada masa untuk berfikir pasal music, terutamanya kalau kita tengok music kita lah. Betul. Faham. Orang cakap kita tadi Hilmi ada cakap show tiap bulan ada. Mungkin tak sempat nak check balik. Is it kita dalam apa orang kata tu, plan yang betul, kita dalam path yang betul dan path yang betul dan sebagainya. Jadi I kinda agree, sebab betul pandemik ni mengajar kita untuk tone down and tengok balik apa benda yang kita dah buat sepanjang kita aktif, dan apa yang kita boleh baiki. InsyaAllah kalau dah keadaan baik nanti, kita bolehlah bagi yang lagi terbaik kan, macam tu kan. Itulah dia. Jadi buat semua penonton yang sedang menonton, anda boleh meninggalkan soalan-soalan di ruang komen sesi Facebook Live ni. InsyaAllah pada akhir sesi nanti kita akan bacakan soalan anda. Tak kiralah buat Sada Borneo, buat abang yang mana, jejaka dari Kedah ke, jejaka dari Sarawak, terpulang lah nak tanya yang mana. Pastinya soalan tu akan ditapis nanti dan saya akan cuba bacakan, fulfill your request to those abang-abang Sada Borneo kita ni. Okay, tadi kita dah cakap tentang bagaimana turning point pandemik tu sendiri tu di artis. So kita nak tanyalah, dalam masa 18 bulan, hampir 19 bulan kot kita hadapi this pandemic situation kan. Apa yang Sada Borneo ambil ataupun your approach untuk menonjolkan diri dalam situasi pandemik ni? Nak tonjolkan diri sebab yelah semua dah tak ada show kan, tak ada, kadang-kadang kita tak ada platform nak menonjolkan diri. We are still produce music, but apa cara Sada Borneo yang you guys punya inisiatif? Sebagai Nick dululah. Okay, apa yang kita boleh buat masa pandemik ni adalah actually kita banyak luangkan masa untuk fikir lah. Memang banyak luangkan masa untuk berfikir, untuk actually terutamanya nak buat lagu. Sebab kita actually saya sendiri banyak lagu yang saya dah buat, tapi saya tak bagi, saya rahsiakan dengan depa semua ni. Bukan apa sebab
kita tengok situasi sama ada lagu ni sesuai kita. So apa yang kita buat, and then selain tu kita juga ada buat live show jugalah. Live show, and then kita share dekat Facebook, Instagram, kita buat stream. Itu yang kita boleh buat lah sementara ni. Dalam situasi yang sekarang ni. Betul. Bagi Hilmi pula? Kalau bagi saya, even sebelum pandemik pun, Sadar Borneo sendiri memang kita menggunakan 100% lah kita punya social media macam Facebook, IG dan sebagainya lah. Cuma bila dah kata dalam keadaan pandemik ni, penggunaan social media tu dia lagi kerap digunakan lah, supaya kita nak keep on bagi tahu dekat kita punya fans, dekat kita punya viewers, kita punya audience yang Sadar Borneo is still there. Sadar Borneo is still active making music. Cuma bila kita tak dapat nak masuk ke studio contoh sebagai pandemik, so kita just macam Nick cakap lah, buat music, kita buat dan kita term dia kita peram lah. Peram. Bila sampai masa dia, then kita go to studio. Tapi bagi saya personally, saya rasa lagi bagus juga benda ni, sebab sebelum ni kalau kami masuk studio, buat lagu masuk studio, betul ada je benda yang nak kena betulkan kan. Tapi bila jadi pandemik ni, kita buat music dan kita bincang sama-sama. So lagu tu dah actually 80%, 90% siap dah. Cuma tunggu nak masuk ke studio untuk record. Mungkin sebelum ni kita boleh record 1-2 lagu je sebab tak ada idea sebagainya. Sekarang ni kita dah ada masa, then kita boleh toy. Mungkin insyaAllah produce whole album ke by the end of this year. InsyaAllah bila semua dah kembali normal lah. Tapi nak menjawab soalan tadi, kami still gunakan social media sepenuhnya untuk kita bagi tahu dekat audience yang Sadar Borneo is still there. Kita still making music. Faham. Betul. Orang kata good things take times. So kita dapat tengok lah, macam kadang-kadang album tu kalau kita nak hasilkan perlu masa yang sangat panjang. So this opportunity yang Sadar Borneo take untuk peramkan lagu-lagu ni, mungkin something yang boleh go viral nanti insyaAllah. Boleh meletup, orang kata boleh hits kan, kita tak tahu. Jadi that is the way. Saya setuju, media sosial ada satu pengaruh yang sangat besar. Even kita live sekarang ni pun, kita live dekat Facebook. You see, this is one of benda yang inisiatif yang kita ambil to adapt with the situation. But kalau bagi Sadar Borneo sendiri, if kita dah tonjolkan diri, next is what is Sadar Borneo punya cara to sustain pula, to stay relevant. Like your genre punya music adalah genre new age, new age dan world music yang sangat orang kata jarang didengari, yang orang kata nak ke pop taklah sangat, dia macam music more to tradisi. Jadi how to stay relevant pada zaman pandemik ni? How to stay relevant? Okay. Yang macam saya cakap tadi, memang social media memberi yang kata pengaruh yang sangat-sangat lah, kata bermakna lah kepada kami pada saat ni. Cuma dari segi strategi tu, kami banyakkan lagi lah platform. Sebelum ni just post dekat Facebook, just post dekat IG. Sekarang kita dah kata all the way all out dekat Spotify, dekat YouTube dan sebagainya. So dengan cara memperbanyakkan kami punya tempat untuk letakkan muzik kami ni, mungkin dengan cara tu orang akan lagi kata ada easy access lah untuk mendengar muzik kami. Dan yang kedua ialah dengan to produce more music lah, so that orang macam keep on update. Sadar Borneo ada lagu baru, and insyaAllah strategi dia untuk still relevant is dengan kita akan kata buat album lah. Sebab sekarang ni saya rasa kalau kami nak cakap kami susah nak relevan ataupun susah nak maintain dalam industri, sangat-sangat tak sesuai, sebab bukan kami saja yang terkesan kan, semua artis lain pun terkesan. Supaya so that as long as kita stay aktif kat social media, saya rasa yang tu mungkin cukup setakat ni untuk bagi tahu yang kami still dalam industri lah. Baik, betul. Tadi cakap pasal show, saya difahamkan Sadar Borneo pernah buat show kat Korea.
Dia nak tanya soalan cepu Mas. Rindu tak nak pergi Korea? Rindu. Bukan Rindu rindu nak pergi Korea, rindu nak travel tu je. rindu Ya. nak travel. Untuk mengetahui penonton Rindu juga. nak pijak kaki kat airport tu. Betul. Sada Borneo ni satu band yang selalu buat show kat luar negara. Sebab orang luar, especially syarikat kat luar, event manager kat luar, melihat Sada Borneo can really represent Malaysia. So Sada Borneo sendiri banyak terlibat dengan cultural event dan sebagainya. Jadi insyaAllah kalau kita still guna that media social, saya rasa peminat dekat Korea yang dengar satu ketika dulu pun masih ingat dengan Sada Borneo. Gitu kan. Sebab media sosial ni merata dunia kan. Dia macam tu. So betul. Kalau rindu nak menjejak airport tu, saya pun rindu nak travel. Jadi semua kita sama je. This pandemic really make us to muhasabah diri untuk kita tengok balik apa benda yang kita buat dan sebagainya. Baiklah. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh tentang topik Sada Borneo ni bangkit semula selepas bencana. Bencana apa? Bencana pandemik supaya kita dah discuss tadi. Rasanya kita nak rehat sekejap. Tapi kalau kita nak rehat ni takkan kita nak rehat macam tu je kan. Kita mesti nak tengok satu. Saya difahamkan VT yang akan ditayang selepas ini adalah VT yang sangat menarik. Jadi kalau anda nak tahu VT apa, saksikan.
Itu dia antara video persembahan lagu Kolo Wunon lagu Kolo Wunon. Lagu yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Sada Borneo. Untuk pengetahuan video tersebut, video yang diterbitkan pada tahun 2021, kalau tak silap September bulan ni lah. Bulan September ni lah di Dewan Budaya USM dan syarikat produksi yang telah memproduce menerbitkan video tersebut adalah syarikat Pongo Studios yang menghasilkan video ini. Terima kasih nak ucapkan kepada Puan Ramlah Ramli, pengarah DB yang sentiasa menyokong usaha mengetengah bakat-bakat bukan sahaja warga USM tapi alumni USM sendiri. Buat anda yang tak tahu, lagi-lagi pelajar baru USM yang bakal mendaftar pada Oktober ini, insyaAllah, Dewan Budaya USM merupakan sebuah pusat bertanggungjawab di USM yang sentiasa relevan dalam mengangkat nilai budaya tempatan dalam kalangan warga USM, termasuklah pelajar USM sendiri. Kini, DB USM sentiasa memastikan program dan aktiviti kebudayaan berimpak tinggi dapat dijalankan seladi dengan keperluan beradaptasi dengan kebiasaan baru ataupun new normal. Seperti yang kita lihat hari ini, Create Talk dianjurkan secara new normal Buat yang confused, mungkin ada yang confused di DB ni, Dewan Budaya ni letaknya kat mana? Kalau pelajar lama, kalau Abang Hilmi dengan Abang Ni ingat sendiri, Hilmi dengan Ni ingat sendiri, DB ni terletaknya kalau ada dekat laluan ataupun tu pematang pelajar tu, jumpa je restoran Supaidah, depan Supaidah tu itulah Dewan Budaya. Buat anda juga, anda boleh mengikuti perkembangan program DB di platform media sosial Facebook ataupun Instagram alias Dewan Budaya USM. Kami di USM Create juga sendiri diterajui oleh Dr. Mumtaz, iaitu Dekan Pusat Pengajian Seni SOTA USM dan juga Puan Ramlah Ramli, pengarah Dewan Budaya USM sendiri. Kami juga sentiasa membantu dalam mengetengahkan bakat-bakat seni dalam kalangan warga USM sendiri maupun alumni USM itu sendiri. Buat semua yang sedang menonton, jangan lupa keep sharing sesi live kita pada hari ini kerana perbincangan tentang topik bangkit semula selepas bencana ini makin hangat bersempena dengan Hari Malaysia. Baiklah, we get back to our lovely Borneo. Dah ready bang? Soalan seterusnya. Okay. Ready. Jadi soalan penting lah sebab kita nak menyambut Hari Malaysia, jadi kita nak sentuh sikit elemen tu. Tadi saya tertarik dengan point Hilmi cakap, kita back to unity aspect. Pada pandangan Sada Borneo, apakah cara terbaik untuk menyatukan, of course, when you come dengan Sada Borneo ni daripada pelbagai latar ahli, pasti ada peminat yang datang daripada pelbagai latar juga. Jadi saya nak tanya, apa cara terbaik yang Sada Borneo lakukan untuk menyatukan peminat ni tapi dalam kebiasaan baru ataupun norma baru ni? Okay. Saya jawab soalan ni. Lepas ni nanti Nick boleh jawab sikit sebab saya rasa kami masing-masing ada pendapat yang lebih kurang sama jugalah dalam menyatukan dari segi macam saya cakap tadi lah, music that unites. So seperti yang kita tahu lah, sebelum tu saya nak ucapkanlah selamat Hari Malaysia buat semua warga USM yang tengah tengok sekarang ni, dan kata semoga kita dapat teruskan kekalkan kita punya perpaduan dekat situ. Okay. So dari segi nak menjawab soalan tadi, orang kata di samping kami nak menunjukkan keunikan Malaysia ni, the beauty of Malaysia through music, of course lah kita tahu muzik ni memang dekat mana-mana orang pernah dengar muzik, betul tak? Tak pernah lah saya jumpa orang yang dia tak pernah jumpa, dia tak pernah tahu apa maksud muzik kan. Betul. Cuma kalau kita nak spesifikkan benda ni, bagaimana Sada Borneo kata membawa rakyat Malaysia tu sendiri ialah kami sendirilah merasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Dan bila dah diberi peluang ke Asia's Got Talent pada tahun 2015 tu, orang kata semangat Malaysian tu dia lagi orang kata membuak-buak dia punya perang tu. Sebab alhamdulillah daripada 7,000 kontestan yang dipilih, kami salah satunya sebuah band yang dipilih untuk mewakili Malaysia. So kita tolak tepilah perasaan beban rasa
fasa orang kata nervous semua tu, iaitu memang 100% along the orang kata pertandingan tu kami rasa, tapi kami membawa semangat Malaysia kat situ. Betul. Dan saya nampak orang Malaysia sendiri, tak kisahlah warga USM dan secara khususnya lah rakyat Malaysia kita ni memang sangat-sangat menyokong rakyat Malaysia dalam apa jua benda yang kita buat, baik sukan, baik muzik, baik main bola dan sebagainya. So dekat situ dia punya orang kata cara tu, dia punya perjalanan tu mudah lah. So bila kita cara kami ialah kami mengekalkan identiti kemalaysiaan kami tu, dan bila orang yang dengar dia sendiri akan rasa aku rasa rindu kat Malaysia, rasa inilah Malaysia. So bagi saya personally itulah caranya untuk kami nak menyatukan orang rakyat Malaysia ni dengan membawa elemen Malaysia tu sendirilah dalam bentuk muzik. Betul. Jadi Nick pula, muzik menyatukan kita. What is your opinion on that? Okay, saya punya pendapat tidak jauh beza dengan ini sebab kita satu band. kita bincang benda ni, bukan kita bincang lah, kita satu matlamat untuk bawa nama band. Kita bawa muzik kita sendiri, kita share, kita main apa yang menunjukkan identiti kita. Especially terutamanya untuk Sape. Sape adalah satu instrumen Borneo yang orang tahu actually. Orang tak tahu. Even dalam Malaysia sendiri pun orang tak tahu. Sebab apa? Sebab tiada pendedahan. Sebab benda ni Sape ni dia tidak masuk dalam education. So orang tidak belajar benda ni. Faham. So dekat sini kita bawa terutamanya Sape ni, kita masukkan dalam kita punya band, kita punya muzik. Tapi bukan kita saja yang, kita bukan orang yang pertama lah, kita bukan band yang pertama. Banyak lagi band yang dah buat benda ni, tapi mereka tiada platform. Faham. Tiada pendedahan, kurang social media pada masa itu belum macam sekarang lah. Betul. Contoh macam band Tuku Kame adalah antara band yang kira macam first yang bawa Sape pergi luar negara. Faham. Mereka bawa muzik pergi US. So Faham. And then masuk pada tahun kita orang perform, kita bawa muzik Sape dekat AGT adalah Asian Got Talent, yang first video yang kita tengok tadi lah. Betul. Saya difahamkan yang AGT yang Sada Borneo perform tu first season for Asia Got Talent. Asia. So dengan situ benda tu meletup lah. And then kita pun kita rakyat Malaysia yang satu-satunya masuk semi-final. Betul. Itulah platform yang betul-betul bagi nama kita naik, bagi muzik Sape orang nampak. Bukan dekat Asia saja, semua dunia nampak. Betul. Saya pun faham. Sape ni bukanlah satu alat muzik yang kita tahu in a sense so called as commercial. But how Sada Borneo commercialkan bunyi Sape tu sendiri menggambarkan that is the true Malaysia atas stage. That is pada saat itulah bila kita tengok recap balik AGT tadi kan, bila saya tengok balik video AGT tadi, I really macam rasa terharu. Sebab there is benda yang ada dekat Malaysia je. Macam tu. Jadi saya percaya when we brings elemen Malaysia dekat antarabangsa, there it is, kita disatukan melalui identiti yang sama. Macam tu. That is one of valuable sentiment yang ada dekat Sada Borneo, dan 6 tahun dari 2015 tu masih ada sampai sekarang. Kalau tak, ni pemain Sape dia next ni masih ada. Jadi tadi bercakap tentang ada lampirkan contoh band yang ada macam tu. Of course nak tanyalah, siapa pengaruh terbesar ataupun inspirasi Sada Borneo dalam memastikan niat nak satukan masyarakat through music tu terus dapat dilakukan? Siapa inspirasi sebenarnya? Kira lah dulu sampai sekarang. Silakan. Okay, first kita bukanlah band
traditional, yang fully 100% traditional. Kita adalah band yang content lah, kita gabungkan traditional dengan modern, and then kita masukkan keyboard adalah instrumen modern, dan kita masukkan sape adalah Borneo punya instrumen, Borneo punya lute, and then kita masukkan gitar adalah modern punya instrumen, and then inspirasi kita adalah, of course, kita memang minat dekat pop lah. Utamanya apa lagu yang kita main tu ni? Apa nama band tu? Aku lupa. Coldplay. 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 So itu adalah antara inspirasi kita. So kita punya music pun ada terikut-ikut mereka punya music lah. Kalau you guys dengar Celebration adalah kita punya, dia punya pattern lebih kurang sama sebab kita punya inspirasi adalah Coldplay. And then masa 2014 kalau tak silap saya, so kita nampak satu band yang perform dekat Penang World Music Festival. Saya, Alistair, Bob, kita nampak, iaitu band Nading Rhapsody. Nadine Rhapsody. Rhapsody. So dorang fully lebih kepada tradisional lah. Dorang bawa elemen yang betul-betul tradisional. Dan kita, itu adalah inspirasi kita orang lah. Kita tiga, saya, Bob, Alistair. So kita tengok dan benda tu boleh blend in. So kita try. Wow. Then, That is betul. And that's then right. lepas tu kita ada belajar juga dengan, kita ada cakap-cakap dengan kita punya sifu, iaitu Jerry Kamit, antara kita punya sifu-sifu lah, and then Hezekiah Hashim. So itu adalah sifu-sifu. Diorang adalah yang betul-betul main tradisional. So and then dekat sini kita belajar muzik, saya belajar muzik, Halan pun belajar muzik, and then Hilmi dia ikut join jazz band. So kita combine benda tu, kita gabungkan benda tu. So jadilah. Saya nak tanya, Nick sendiri belajar main sape daripada siapa? Okay. Semua nak tahu. Daripada siapa? Sejujurnya saya tak ada guru. Oh, wow. Belajar sendiri. Saya belajar sendiri sebab apa? Sebab saya buat research. Kita punya subjek hari tu, kita ada pasal music Malaysia, and then saya try tanya saya punya sifu jugalah. Sifu buat sape. Sebab saya nak tahu macam mana sape dia buat. And then saya study. Dia bagi saya template buku yang dia buat, and then saya try tengok, and then saya buat sape sendiri. Wow. Sebab saya tak mampu tau. Saya tak mampu nak beli sape tu. So saya buat, suruh bapak saya, minta tolong bapak saya buat, and then saya belajar sape. Dari situ saya belajar sape, and then barulah saya cari cikgu. Oh, ada cikgu pula sape ni. So saya nak tambah sikit sorry, tambah sikit Gigi. Untuk pengetahuan Gigi sebenarnya Nick ni yang juga anggota alumni USM ni, dia adalah salah satunya ahli dalam band kami ni yang memang purely budak muzik. School music. Faham. School music Ya, school ni seni. budak-budak Sota mesti bangga ni. So macam soalan tadi inspirasi selain daripada band-band luar yang kami nampak, ahli band kami sendiri pun membuatkan kami terinspirasi untuk kita betul, buat macam Nick sendiri kan. Dia ada passionate kan. Yes, kami belajar daripada satu sama lain lah kan. Macam tu. Okay, faham. Kalau Nick, kalau you guys, kalau saya tutup background ni, ada banyak sape dekat belakang ni. nanti kita tengok. Okay, kalau Nick study music, mungkin ada yang nak tanya, Hilmi ni study apa? Ya, sebelum tu saya nak tengok mungkin kita punya viewers boleh komen. Muka saya ni teka. Muka saya ni muka sekolah apa ni? Saya teka. Kimia. Tak boleh. MC tak boleh sebab dah bocor rahsia lah. Okay. Ya, betul. Saya pelajar jurusan sains kimia, School of Chemistry. Saya punya major kimia industri lah. Saya grad 2013. Itu dia. Siapa sangka student kimia yang kita tahu bermain dengan chemical, banyak substances. Kaiki ni main drum. Pukul-pukul drum. Tapi sebenarnya chemistry tu, sebab tu band ni dia ada chemistry 6 tahun sampai sekarang.
Sebab ada Okay. budak kemis dalam tu. Faham. Nampak? That chemistry pun menggambarkan penyatuan. Sebab you guys Yeah. datang daripada different school. So Yeah, you correct. see daripada different places, different origin, different school juga. Siapa sangka that Betul. is the power of music. And when you passion about it, as we see how Nick buat sampai sendiri. Tu saya Betul. tak pernah tahu, and I'm very impressed on how you passion in music. Like wow, that is really something. Saya pun tak tahu dia boleh buat sampai sendiri. Dia macam ni, dia sebab kita orang keluarga tak mampu, bapak pun tak bagi duit. So bapak saya cakap, apa nak beli? Buatlah sendiri. So kita dengan bapak saya try buat lah. Sebab benda tu dah ada, measurement sudah ada. Sebab saya study, saya buat research pasal tu. Dan kita try lah, kita buat. Memang, and then sampai tu lah yang saya guna untuk perform. Kalau Gigi nak main sampai boleh suruh Nick. Oh, insyaAllah kita cari masa nanti. Okay, kita back to question seterusnya. Sada Borneo sememangnya sinonim dengan latar muzik Borneo. Diangkat pada tahun 2017 sebagai ikon negaraku. Betul? Tak silap. Betul ikon negaraku. Alhamdulillah, pencapaian yang sangat membanggakan sebab pengiktirafan ni sangat berprestij bukan kaleng-kaleng orang dapat Jadi uniknya Malaysia tu sentiasa dekat dengan Sada Borneo tu sendiri. Jadi Hari Malaysia ni pasti ada makna sentimental yang tersendiri. Pernah buat show pada Hari Malaysia ke? Apa pendapat Sada Borneo? Apa makna Hari Malaysia for you guys? Okay, Nick. Amy orang Malaysia, saya orang Borneo. Borneo dalam Malaysia. Live ni Nick. So, okay lah, personal dari segi yang kata saya sebagai boleh cakap orang yang daripada bermulanya band ni sampai sekarang, Hari Malaysia ni memang sangat-sangat dekat lah dengan saya lah. Sebab saya sendiri pun orang kata berpeluang sebenarnya, diberi peluang sebenarnya, dan ucapkan terima kasih jugalah dekat kawan-kawan saya dalam Sada Borneo, USM sendiri, kami punya manager NDCT yang banyak bagi orang kata exposure dan peluang lah untuk kami sentiasa bersama-sama untuk orang kata create music, buat music. Dalam masa yang sama juga dah telah disetkan mindset kami ni, music kami ni ialah ekspresi kami sebagai rakyat Malaysia. Macam mana kami rasa, macam mana kami nak orang kata menyatukan rakyat Malaysia. So makna Malaysia tu ialah penyatuan lah, unity, dan dalam masa yang sama kita juga keep our legacy. Itu kita punya band punya tagline lah, untuk mengekalkan benda ni supaya dia relevan lah daripada masa ke masa lah. Okay, nak tanya Nick, pernah buat show pada Hari Malaysia tak? Pernah. Show apa yang dirindui? Yang paling best dalam masa Hari Malaysia adalah Ikon Negaraku lah. Ikon Negaraku. Ikon Negaraku. Oh, maksudnya masa terima award tu you guys kena perform juga? Kita perform sekali. Kita perform dengan Hafiz, kita perform dengan Jacqueline Victor, ada Amy Search, bukan Amy Search, Musme, Nabil, ramai lagi lah. Ramai. It's really something for you guys lah, because Malaysia is Sada Borneo is Malaysia kan. Dia macam tu lah. Dia macam USM is you is USM. Lebih kurang kalau you guys dengar lagu Celebration adalah lagu yang elemen tu Malaysia tu ada, semua ada ke situ. Betul. Ada joget, ada kuling tangan, ada betul. Saya tengok dekat YouTube. Betul. You guys penonton sekalian, please check it out. Celebration by Sada Borneo. It's music yang betul-betul menggambarkan Malaysia. Sekali you guys, the part joget sangat menarik, sangat very catchy lah. Okay, jadi identity Malaysia, music yang dipersembahkan oleh Sada Borneo, of course, other than you guys sustain it industry, you know lah, kadang-kadang kita tahu penggiat-penggiat seni ni menjadikan industri muzik ataupun muzik ni sebagai sumber pendapatan dan sebagainya. Tapi kita tak lupa dengan satu lagi tugas, iaitu mendekatkan kita punya muzik, especially band-band yang menggalas cabaran untuk bawa muzik-muzik yang bersifat Malaysia. Sebab tugas ni tugas yang sangat penting. Sebab kalau bukan kita yang beridentitikan Borneo Malaysia ni, siapa lagi? Tugasnya adalah how you guys dekatkan diri you guys dengan generasi muda. Sebab muzik-muzik macam ni, especially yang tradisi ni,
kita perlukan pelapis pada masa akan datang. Betul. So how? Nick. Silakan. Mana-mana. Nick Nervous boleh. ke? Actually, Silakan. sebenarnya kita nak cakap kita mewarisi, nak suruh orang wariskan kita punya muzik pun tak. Sebab benda ni automatik tau, benda ni orang-orang muda sekarang belajar benda ni. So actually kita banyak dapat feedback, banyak dapat tahu yang ada generasi-generasi yang ikut kita orang, bukan kita orang saja. Actually banyak tau. And then yang main sape, yang main traditional music, masukkan dekat mereka punya band, masukkan muzik mereka. Banyak, memang banyak. Terinspired lah. Terinspire. Faham. Dia Inspired. cuma dorang ni belum ada platform tau, belum ada platform. Faham. So Faham. mungkin dorang perlu pergi reality show. Reality show. Pergi pertandingan ke mana-mana, ataupun you guys hopefully dorang boleh buat TikTok. TikTok kan satu platform yang sekarang sangat Betul. Sangat trending. sangat trending sekarang. So Betul. buat benda ni biar orang nampak, buat je. Jangan kita kena tonjolkan benda ni. Jangan kisah apa orang cakap. Betul. Buat. Mungkin lepas ni kita boleh dengar Nick sendiri buat video TikTok dia main sapi Siapa sangka? Kena buat TikTok Siapa sangka? Okay, Hilmi pula. How pada pendapat you, apa yang Sada Borneo boleh buat untuk dekatkan muzik ni untuk generasi muda ni? Supaya dia orang tahu dan cakna untuk teruskan. Apa yang Sada Borneo boleh buat sebenarnya daripada dulu lagi lah. Apa yang Sada Borneo try buat ialah first is kita nak orang kenal lah band kita ni, band kami ni. Dan sebenarnya AGT Asia Got Talent sebenarnya membantulah dari segi marketing, dari segi branding kami as a band. Dan dekat situ sebenarnya antara feedback yang kami dapat ialah macam ni cakap tadi lah, banyak orang terinspire untuk main sape. Even orang yang di luar Borneo sendiri pun ada yang start masuk kelas, start belajar untuk sape. Dan saya melihat benda yang sekecil-kecil, bukan setakat ambil instrumen main saja. Benda yang sekecil-kecil iaitu orang dah minat untuk main muzik. Benda yang sesimpel tu saja. Sebab dia tengok, ada band Malaysia macam contoh Sada Borneo yang ada peluang ke sana. Mungkin aku sendiri pun ada peluang untuk macam ni, untuk ke arah ni. So dari situ saya rasa bagaimana Sada Borneo orang kata menginspirasi kan anak-anak muda ni ialah kami sendiri kena kekal relevan, kekal buat muzik supaya orang tahu adanya orang kata, saya boleh cakap pioneer lah. Bukanlah taklah se-pioneer macam orang yang main tradisional. Tak. Kami ialah orang yang start untuk kata mengekalkan muzik ni, walaupun saya sendiri dia ada pilihan untuk main muzik pop, untuk main muzik rock. Betul. Tapi disebabkan kami sendiri as a band rasa ini adalah tanggungjawab kami lah. Selagi kami hidup, selagi itulah kita akan terus orang kata buat muzik lah, inspired. Betul. Betul. Jadi elemen Malaysia yang kita kena kekalkan lah. Tadi saya tertarik Nick cakap ada yang start meniru macam buat band, form band sendiri. So di akhir-akhir sesi ni nak tanya apa pesanan kepada daripada Nick dan juga Hilmi sendiri kepada bakal-bakal Sada Borneo ni. Apa pesanan? Pesanan. Dia bukan meniru lah, mungkin dia inspired lah kan. Inspired by lah. Kita tak nak orang tiru kita. Kalau kita nak orang tiru kita, macam nanti dia tak jadi tau. Betul. Originality tu tau. Kena jadi diri sendiri lah. Apa you guys nak tonjolkan, you guys buat je. Faham. Hilmi sendiri, apa pesanan untuk bakal-bakal band yang menginspirasikan Sada Borneo ni? Pesanan saya ialah orang kata teruskanlah, keep on moving, ataupun teruskan orang kata inspired kan rakan-rakan band kita sendiri tu untuk kita kita duduk, walaupun dia sesimple jamming biasa je kan, tapi kata sebelum kita nak inspire orang, kita kena rasa inspired dulu kan. Macam tu. So pesanan saya ialah teruskan saja apa yang anda buat. Dan saya nak tambah sikit Nick sebenarnya dia walaupun dia buat sape, dia juga ajak orang main sape. Dan dekat sini saya nampak
itulah dia punya orang kata matlamat dia tu kan. Salah satu matlamat dia ialah orang jadikan kita sebagai tempat untuk untuk belajar, dan kita pun sendiri akan terus untuk orang kata buat research dan untuk orang kata menguatkan kita punya ilmu kan. So dekat situlah saya rasa benda ni sebenarnya yang penting untuk band-band baru yang baru nak naik. Tak kisahlah apa juga genre anda kekalkan anda punya momentum, kekalkan anda punya orang kata semangat dan teruskan berkarya. Faham. Jadi apa tu orang kata rangkumannya, kalau Sada Borneo bangkit semula selepas bencana, nanti insyaAllah kalau dah ada ruang back to normal dan sebagainya, kita semua bangkit selepas bencana. Dengan yang newcomers, the breakthrough artist one, please sama-sama tonjolkan you guys punya music, sebab industri muzik ni besar dan satu industri yang sangat fleksibel. Siapa yang berjaya catch peminat, itulah yang akan menonjol dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita dah selesai mendengar konteks sebenar untuk topik bangkit semula selepas bencana. Saya dapat rumuskan yang memang lepas ni insyaAllah, kalau saya pun ada dengar yang Sada Borneo ada banyak upcoming show online Alhamdulillah. Sekarang ni semua orang guna online. Betul. Jadi saya pun melihat yang performance live secara online ni satu benda yang boleh memberi ruang untuk band-band macam Sada Borneo sendiri kembali perform dan kembali catch you guys punya peminat. Dan sebelum kita masuk ke sesi Q&A, tadi saya janji saya nak baca soalan. Lepas ni saya akan bagi anda soalan ya. Saya akan bagi Hilmi dan juga Nick soalan ya. Sabar sekejap. Tapi sebelum tu kita tadi saya ada risik-risik dengan Nick. Kata boleh buat persembahan sih. Katanya boleh. Jadi bila Nyamadah boleh ya, suk hati lah. Nyamadah out sudi, suk hati dengar. Jadi untuk anda penonton Create Talk live malam ni, kami bawakan anda persembahan khas secara live oleh Nick Sada Borneo. Saya dulu. Jadi Hilmi selalu tengok Nick main sape. Sampai boring lah tengok. Tapi saya nak bagi tahu fakta, saya tak pernah tengok Nick main depan-depan. Sebab saya sentiasa di belakang. Saya kan drama sentiasa di belakang. Faham. Ya betul. Jadi tapi Nick, Hilmi pernah belajar try main sape? Saya pernah belajar main sape dan belajar sekerah jalan je lah. Tapi the soul is there lah kan. Ya betul. Tapi sape adalah satu instrumen yang sangat-sangat menarik lah kalau kita tahu dia punya sejarah kan. Memang sangat-sangat menarik lah. Betul, saya setuju. Sebab saya kat Sarawak pun memang sinonim dengan sape ni lah. Jadi betul. Nak tanya dengan Nick ni, dah ready Nick? Dia tengah sound check. Dia tengah sound check tak apa, kita biar dulu. Dan seperti yang kita tahu, sape ni alat muzik yang sangat unik sebab sebutannya sendiri banyak versi. Saya dah fahamkan ada sape, ada sampe, sambik dan sebagainya. Betul. Itulah keunikan sape itu sendiri. Tadi tanya nak tanya Hilmi lah. Selain daripada Nick, dekat band yang sekarang lah, siapa lagi pandai main sape? Macam saya bagi tahu tadi awal tadi, kita ada sebelum ni kita punya former sape player lah. Sampai sekarang pun dia masih main sape. Nama dia Halan Hashim. Sekarang dia base kat Miri lah. Dia base kat Miri. Dia ada buat satu sape movement dekat sana lah. Dan Nick sebenarnya pemain sape yang kedua lah. Dan uniknya sape ni sebab bila dia boleh perform sekali, walaupun ada dua orang pemain sape lah, dia boleh main sekali sape. Itu yang menarik lah bagi saya. Faham. Maknanya dulu kita bila ada main dua orang maknanya dulu dia perform dua sape atau pentas? Dua sape. Betul. Bukan satu ya guys, dua guys. Tapi drum tak dua lah. Drum stay satu lah. Drum seorang. Drum stay satu lah kan. Drum stay satu saja. Okay. Alright, jadi we back to our lovely Nick untuk mempersembahkan persembahan sape secara live. Jadi kita ini untuk semua juga sebab yang live main sape ni saya difahamkan pengarah MGTF iaitu Museum Galeri Tuanku Fauzia juga iaitu Prof Hasnul pun minta
Nick Ya, ni, Cik Nick ni Asnul. main. Prof Hasnul ni minta juga Apa Nick khabar ni Cik main Asnul? main Sapek ni. Jadi tanpa melengahkan masa, kita persilakan Nick Sadabonio dengan Sapeknya. Wah, itu dia tendangan instrumen sape daripada Nick Sadabonio. Jadi untuk pengetahuan anda, sape juga disebut sebagai sampe seperti yang saya cakap tadi ataupun sambik, merupakan sebuah alat muzik jenis kordofon yang berasal dari kaum orang Ulu Sarawak, terutamanya kaum Kenyah dan juga kaum Kayan. Pemain perintis sapek iaitu legenda yang digelar sebagai Master of Sarawakian sapek iaitu Tusau Padan, seorang Kenyah yang telah memperkenalkan sapek kepada masyarakat Sarawak dan juga antarabangsa. Kalau kita tengok yang Nick main tadi, sapek ni berbentuk seperti gambus, panjang bertali empat, badannya panjang dan berbentuk hampir empat segi dan diperbuat daripada kayu jokuvang. Di permukaan sapek ni kebiasaannya didapati ukiran bermotif orang Ulu di Sarawak serta diwarnakan sama ada warna merah ataupun warna hitam. Itu penerangan sikit tentang sapek lah. Kita bagikan tepukan sikit
untuk Nick. So you guys boleh tengok, sampainya. you guys boleh tengok dekat belakang. Sampai-sampai. Itu janji kita tadi. Itu adalah sampik-sampik yang dihasilkan sendiri Yang ni semua saya buat lah. Semua jual lah. Semua nak jual. I believe setiap satu daripada sampik tu ada nilai sentimental yang tersendiri kan. Betul. Berapa sampik yang dibuat semasa sedang join Sada Borneo? Saya lebih buat dalam lebih 30 lah. Ui, banyaknya. 30. Dekat rumah banyak lagi. Tu tak digantung lagi Yang ni ada yang ada dekat Penang Ada lagi dekat kawan-kawan kita 2-3 biji dekat kawan-kawan lah, dia pinjam, dia nak pakai. It's very show yang Nick very passionate about Sarpi. Okay, so kita kembali ke sesi Q&A kita. Peminat-peminat ni ada yang nak bertanya ni. Namun sebelum tu, saya dapat cue yang sebelum kita dengar kita ke sesi Q&A, kita nak dengar sikit my favorite song, Celebration Jadi Celebration ni tadi sebab ramai yang nak tertanya-tanya ni, apa Celebration ni? Apa specialnya sangat Celebration ni? Sebab Celebration sangat dekat dengan saya. Jadi kita mainkan sikitlah Celebration untuk peminat kita, boleh? Boleh. Boleh Alright. Boleh. Untuk Hari Malaysia, kita mainkan Celebration. Celebration bagi saya muzik yang menggambarkan the real Malaysia. Terimalah Celebration. Oktober. Wow. Syok betul dengar. Celebration berkumandang juga dekat USM Create. Terima kasih technical sebab kotakan permintaan saya. Seperti yang kita cakap tadi, kita masuk ke sesi Q&A. Nak tanya dululah. DMB dengan Nick dah ready dah? Kita ada 3 soalan ni. 3 soalan panas ni nak tanya. Taklah panas sangat.
Jadi soalan pertama dari Julian Frederick. Nampak macam familiar nama. Okey. Jadi dalam bahasa Sarawak lah dia tanya kami mau tanya, rindukah mau perform, rindukah mau perform di House Kuching? Ataupun dalam bahasa Malaysianya tak rindu ke nak perform dekat House Kuching? Jadi siapa-siapa nak jawab? Nick, Okay. Hilmi? Rindu tak rindu ni sebenarnya bukan di House Kuching sajalah. Untuk pengetahuan semualah, House Kuching ni adalah salah satu venue ataupun event yang kami pernah perform lah. Tapi secara general lah memang saya personally saya rindu nak perform dekat semua tempat dalam Malaysia, luar Malaysia. Semua saya rindu lah. Semua spesifik lah House Kuching ni dia sebab terima kasih Julia yang tanya tu. Sebab dia pun pergi sekali kat situ. Macam familiar. So House Kuching ni sebenarnya dia apa dia ni, dia macam satu arts punya movement kan dekat Kuching Sarawak. So dekat situ memang kata menempatkan orang-orang yang kata sangat-sangat talented lah dekat situ kan. Bukan saja dari segi muzik, ada juga itu seni dan sebagainya lah. Of course kalau tanya rindu memang sangat-sangat rindu lah. Kalau ada peluang memang nak pergi lagi. Betul-betul kita nak pergi. Kita doakan pandemik ni reda, insyaAllah. Kalau kita Saya pun nak jawab lagi. Boleh. Silakan. Boleh. Silakan. Okay, actually kita bukan rindu tempat tau. Kita bukan saja rindu tempat, kita rindu nak bersama-sama. Yes. Kita rindu nak main dengan Julian, kita rindu nak main dengan Bob, kita punya member sekarang dah balik ke Sabah. Kita rindu dengan Halan Hashim, kita rindu dengan Worker, kita rindu dengan Elvin. Member semua ni kita rindulah dengan Tommy pun kita rindu, dengan Glenn pun kita rindu. Semua ni kawan-kawan yang Sada Bruno yang pernah yang perform dengan Sada Bruno dulu. Betul. Kita rindu masa sama-sama. Dan juga audience time tu. Yes, betul. Talk about audience, percayalah kami peminat ni pun rindu nak tengok Sada Borneo together and perform. Boleh. Okey, jadi soalan seterusnya, ni nak bagi tadi Hilmi dah jawab dulu, nak bagi Nick lah jawab dulu. Soalan ni dari tanpa nama tapi kabarnya berasal dari Sabah ya. Katanya, apakah pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan semasa travel ke luar negara? Pengalaman paling lucu ke, manis ke, apa yang tak dapat dilupakan? Nick sesuai jawab, dia paling banyak pengalaman. Kat luar negara ni. Silakan Nick. Macam saya macam dah mention tadi kan, rindu yang paling kita yang pengalaman yang tak boleh dilupakan adalah itulah. Hanya kita saja yang tahu, iaitu pengalaman bersama-sama lah dengan kawan-kawan. Jadi kita rindu, betul-betul rindu lah. Kita sangat-sangat rindu untuk travel sama-sama dengan kawan-kawan yang saya mention tadi. Nak sebut sekali lagi kah? Oh, tak boleh. So kawan-kawan itulah pengalaman yang kalau kita cakap satu-satu tempat kan, kalau kita cakap dekat Rainforest pun kita ada momen yang sama-sama yang kita tak boleh nak lupakan sama-sama. Dan nak pergi dekat Korea pun kita ada momen yang sama-sama. Yang semua yang penting adalah persahabatan kita orang tu yang penting. Pernah tak? Sebab ahli Sada Borneo ni ramai. So pernah tak macam bila pergi luar negara tu macam kira-kira tertinggal satu kat airport? Pernah tak? Kita tak tak pernah pernah lagi. tinggalkan kawan-kawan. Tak pernah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah nampaklah kebersamaan ataupun unity tu. Dan soalan terakhir daripada kita peminat dari kat Facebook ni, apakah perancangan terbaru Sada Borneo? Yang ni semua nak tahulah apa latest news dari Sada Borneo. Silakan. Perancangan terbaru saya jawab Boleh. Okey, dalam masa yang terdekat ni yang akan datang ni insya-Allah pada 2 Oktober nanti, sebabnya kami dah buat orang kata dapat satu invitation lah. Okey, untuk perform di malam konsert Ipoh Music Symposium 2021 Muzik Nusantara secara atas talian masa yang terdekat ni lah. Dan plan yang masih lagi ongoing ialah untuk kami mengeluarkan album kami. So stay tune. Ni bukan perancangan terbaru tau, ni perancangan lama. Yang dah diperam tu. Yang
Cuma kita belum, masa dia belum sesuai. So Betul. hopefully ujung tahun ni kita release lah. InsyaAllah, Of doa-doa course. kan. Betul, insyaAllah, amin. Orang cakap planning tu benda yang sangat penting. So that masa kita execute tu kena, kita pun nak yang terbaik kan. Begitulah. Betul. Alright, thank you kepada Nick dan juga Hilmi. Sebelum kita Thank menutup, last yang ini kali last, bagi menutup Hari Malaysia, untuk warga Malaysia, molek kita dengar sikit ucapan Hari Malaysia daripada Sada Borneo. Kita mulakan dengan Nick dulu. Nick. Okey. Ucapan saya kepada semua rakyat Malaysia, selamat menyambut Hari Malaysia. Semua kawan-kawan tu jaga diri terutamanya dalam situasi sekarang ni, COVID ni. Walaupun kita tak boleh nak nyanyi lagu patriotik macam dulu lagi, tanggal 31 ke apa semua, tapi selamat menyambut Hari Malaysia, jaga diri. Itu je. Jaga diri. Hilmi. Baik, yang pertama-tamanya terima kasih sekali lagi dekat pihak USM, USM Create lah khususnya, pihak Dewan Budaya dan siapa-siapa yang terlibat pada Gigi, pada kru-kru yang terlibat yang menjemput kami. Terima kasih sekali lagi. Sebagai alumni USM, saya rasa sangat-sangat berbesar hati lah untuk keep on, orang kata give back to USM kan. Hashtag kami memimpin. So, ucapan terakhir, selamat Hari Malaysia, dan kita doa lah sama-sama agar pandemik ni orang kata kembali, orang kata diangkat lah COVID ni, wabak ni kan, dan kita kembali normal, dan kepada musician lah khususnya lah, kita dapat perform balik tu, orang kata dekat secara live show dan sebagainya lah. Dan untuk anda semua sekali lagi, stay safe, orang kata lindungi diri kita. Siapa yang tak vaksin, pergi ambil vaksin cepat. Kat USM ada pusat vaksin lah. Ada. Bagi tahu kan. Okay, so last daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Buat semua penonton, stay safe, get yourself vaccinated supaya kita dapat kembali mendengar muzik yang menyatukan kita Malaysia daripada Sada Borneo, insyaAllah dekat satu tempat nanti. Baiklah, kepada penonton Create Talk sekalian, terima kasih kerana sudi bersama kami sehingga ke detik ini. Sesungguhnya kesudian anda amatlah saya hargai. Dari warga USM Create sendiri, saya mengucapkan selamat Hari Malaysia buat semua, kekal bersatu sehingga kini. Buat anda, insyaAllah akan datang kita akan bawakan lagi segmen program Create Talk, tapi dengan panel yang berbeza. Nak tahu siapa? Nantikan perkembangannya, insyaAllah kita akan bawakan. Korang tahu tak pelawak ataupun usahawan Abu Mamula Parpo, seorang alumni USM, seorang pelawak yang kini menjadi usahawan, dengan tajuk Create Talknya dari pelawak kepada usahawan. Gila kapo. Katanya bakal menemui anda pada hari Sabtu pada pukul 3 petang hanya di Facebook USM Create. Terus ikuti kami, perkembangan baru kami di USM Create. Dan tiada apa lagi yang saya pinta. Terima kasih untuk sesi malam ni. Thank you Sada Borneo. Thank Again, you Nick dan juga Hilmi for this session. Thank you, Akhir kata daripada saya, selamat malam Malaysia. Andai tiada aral melintang, insyaAllah kita akan berjumpa lagi kembali. Sekian saja, selamat berehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Selamat Hari Malaysia. Stay safe semua. Selamat Hari Malaysia. Bye-bye.